Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Berjumpa lagi kita kali ini dalam subjek grafik komunikasi teknikal. Ya, kita akan sambung lagi dalam bab 1, iaitu pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal dalam tajuk menentukan perkadaran. Okey, kita tengok ya dengan lebih lanjut. Pengetahuan tentang cara-cara membuat lakaran sebagaimana yang telah dipelajari sebelum ini boleh digunakan sepenuhnya untuk melakar objek sebenar. Yang sebelumnya yang cikgu sudah ajar cara melakar bulatan, ya, separuh bulatan, lengkung, lengkuk dan sebagainya. Kita boleh gunakan untuk melakar objek sebenar. Walau bagaimanapun, lakaran berdasarkan objek itu mestilah dibuat dengan perkadaran yang betul. Bagi mendapatkan perkadaran yang betul, dimensi objek sebenar diukur dengan cara membuat anggaran menggunakan jari atau pensil. Tengok ni. Pandangan mata. Dia tengok pensil. Dia agak lebar meja. Dan ini dia agak dia punya tinggi meja, ya. Itu perkadaran menggunakan pensil. Kemudian ukuran itu dipindahkan pada kertas dengan membina garisan binaan sebagai lakaran objek. Ya. Okey. Kita tengok langkah-langkahnya. Langkah 1, kita anggar ketinggian dan kelebaran objek yang bakal dilakar, tinggi dan lebar. Okey, langkah 2, bentuk lakaran objek separuh siap. Ya, kasih bentuk dia daripada tadi, ukur tadi, kemudian ini yang sudah siap, ya. Okey, itu adalah cara untuk membuat perkadarannya. Okey, sekarang kita tengok kaedah untuk melukis beberapa bongkah asas, ya, mengikut perkadaran yang betul. Yang pertama ialah prisma. Inilah bentuk prisma. Ya, jadi macam mana? Langkah pertama ialah anggar ketinggian. Ini ketinggian prisma, ya. Kemudian kelebaran dia. Kelebarannya, ya. Ini tinggi dan lebar. Okey. Langkah yang kedua ialah bentuk lakaran objek separuh siap. Daripada segi 4 tadi, kita buat X di tengah dan putus-putus. Kemudian kita lakar objek sebenar. Ini dari sini sambung je lah. Sini, 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 sini. Ya. Sini, 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 sini. Jadilah prisma. Ini menjadi ini. Okey. Okey. Sekarang cikgu mau tunjuk kaedah melakar bongkah asas berbentuk prisma, ya. Bentuk prisma macam mana? Ini yang pertama ialah kita lakar untuk segi 4 tepat. Ini adalah tinggi, ya, dan ini adalah lebar. Okey, seterusnya kita bahagikan atasnya kepada 3 garisan dan ada X. Apa fungsi X ni?
ya. Balik. Okey, dia punya prisma mula-mula segi 4, tinggi lebar menjadi segi 4 sama, segi 4 tepat. Lepas tu kita buat satu garisan di sini dan garisan putus-putus. Kemudian ada X, ya. Untuk kita kasih bentuk dia. Dan last sekali ialah guna garisan objek. Ini untuk atas. Ingat, lakaran tidak boleh pakai pembaris. Dan tugasan baru ni ramai yang hantar dibuat menggunakan pembaris. Itu salah sudah. Ini adalah berbentuk prisma. Okey. Seterusnya untuk objek silinder. Macam mana melakar objek berbentuk silinder dengan menganggarkan ukuran melalui pemerhatian. Ini contoh silinder. Pertama, kita anggar ketinggian dan kelebaran. Ya, anggar ketinggian dia. Macam mana tinggi dia? Ini tinggi dan lebar. Ya. Jadi terhasillah segi 4. Angka 2. Angka 2 ialah terbentukkan lakaran objek separuh siap. Ini kaedahnya lah. Dia bahagi lagi kepada beberapa garisan, dan daripada garisan inilah dia membuat ini yang kita sudah belajar tu, elips. Ya. Ini pun elips. Rujuk balik kaedah melakar elips. Okey. Jadi terbentuklah silinder. Seterusnya ialah kaedah melakar objek berbentuk silinder. Ingat, tidak boleh pakai pembaris, hanya pensil sahaja, ya. Pembaris simpan. Okey, yang pertama ambil tinggi. Tinggi silinder. Tinggi silinder dan dia punya diameter, ya. Okey. Seterusnya untuk membuat berbentuk elips di atas tu kan. Ini kita buat garisan lagi di bawah. Ingat yang minggu lalu kita sudah belajar membuat bentuk elips, ya. Macam mana bentuk elips? Inilah bentuk elips. Kegunaan dia untuk silinder, ya. Ini putus-putus di dalam. Jadi siaplah dia silinder. Okey. Seterusnya objek berbentuk kon diberi kon tinggi, ya, tinggi dan jejari, ya, jejarinya dan tinggi. Okey, pertama kita buat segi 4 dengan anggaran kon tinggi dan jejari darab 2. Ya. Okey, langkah 2 ialah kita buat garis tengah. Tadi kan ini segi 4, kita buat garis tengah, ya, untuk dapatkan puncak. Ini kita sambung dan buat bentuk elips di bawah. Maka terhasillah bentuk kon.
Seterusnya, kaedah melakar objek berbentuk kon. Ya, diberi kon tinggi dan jari. Okey, kita lukis dulu, kita lakar dulu segi 4 berdasarkan tinggi. Ini tinggi dan ini jari darab 2. Ini jari darab 2. Ya. Seterusnya kita buat garis tengah. Ya. Buat garis tengah. Kemudian kita ini puncak, kita sambung sini. Belum siap. Jadi mau buat bentuk kon, kita buat bentuk elips di bawah. Maka siaplah bentuk kon. Okey, seterusnya ialah objek berbentuk piramid. Okey. Pertama buat segi 4 dengan ukuran tinggi. Tinggi piramid. Ini tinggi piramid. Tinggi piramid dan lebar piramid. Ya, ini tinggi, ini lebar. Ya. Terusnya ialah buat garis tengah. Kemudian tambah lagi segi 4 pada tapak. Dan langkah yang keempat ialah sambung puncak kepada setiap tapak tadi. Yang ini kan, kamu buat ini kan, tapak tadi kan, sambung puncak. Jadilah piramid. Okey. Yang terakhir ialah melakar objek asas berbentuk piramid. Mula-mula langkah 1 ialah kita lukis, kita lakar segi 4 ya, dengan ukuran tinggi dan lebar piramid. Tinggi dan lebar piramid. Seterusnya kita buat garisan tengah ya, untuk dapatkan puncak. Puncak ya. Kemudian kita buat segi 4 untuk tapak. Ya, untuk tapak dia. Kemudian ini puncak tadi kan. Kita sambung ke lucu tadi. Ini putus-putuslah sebab dia terlindung. Ini pun terlindung. Ini pun terlindung dan ini garisan objek. Siap. Sampai sini saja lakaran kita untuk hari ini. Kita sambung lagi lakaran kita akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.